أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعين ونهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, para alim ulama, para asatizah, seterusnya muslimin dan muslimat yang rahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini Allah Taala masih beri peluang dan ruang kepada kita untuk kita mengisi waktu kita ni dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muslim-muslimat, apabila Allah Taala beri peluang untuk kita hadir dalam majlis ilmu, kata para ulama, inilah tanda Allah Taala masih sayang kepada kita. Kerana tanda cinta Allah kepada seseorang hamba, Allah Taala letak hamba tadi dalam tempat yang dia kasih, tempat yang dia sayang, antaranya di dalam majlis ilmu. Baik itu muslim-muslimat, bila kita boleh hadir majlis ilmu, boleh duduk dalam taman-taman syurga Allah, maka kita patut rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimat, malam ni kita bahas berkaitan dengan tajuk menyucikan najis dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Apabila kita sebut menyucikan najis, kita terus ke tajuklah muslimat, kerana bahas bab ni terlalu panjang. Bila sebut kita menyucikan najis, yakni menyucikan tempat yang terkena najis. Kerana apa? Kerana najis tidak akan sekali-kali berubah menjadi suci. Ini kita kena faham. Najis tidak akan sekali-kali berubah menjadi suci. Yang kita bersihkan, yang kita sucikan adalah tempat yang terkena najis, ataupun dalam istilah Arab dipanggil mutanajjis. Ini kita kena faham semua. Apa dia najis? Najis apa yang menghalang daripada sahnya salat. Antaranya apa yang keluar daripada dubur dan kubul, sama ada manusia ataupun haiwan, maka itu dipanggil sebagai najis. Sebab muslimat, baru ni di Terengganu kita buka sesi soal jawab, 90 minit sesi soal jawab. Antara soalan yang ditanya berkaitan dengan masalah kopi luwak dengan kopi gajah, ataupun orang panggil kopi musang. Apa hukum musang makan biji kopi lalu dia qada hajat? Istilah yang paling baik. Qada hajat, kopi tak diboleh kedak digunakan untuk buat serbuk kopi. Maka kata para ulama, asal kopi itu suci, dia masuk dimakan oleh musang. Lalu kalaulah dalam perut musang dia hancur ataupun dia pecah, yang menyebabkan kalau tanam tak dapat hidup, maka hukumnya tidak sah digunakan, yakni haram untuk kita gunakan menjadi serbuk kopi. Kalaulah dia keluar comel, cuma terkena najis saja, boleh dibasuhkan, boleh buat serbuk dan pakat minum, tapi jangan beri ke saya. Sebab tak sanggup nak makan. Tapi hukumnya boleh, dengan syarat dia tidak hancur keluar seperti mana dia masuk. Sebab apa? Dia asal suci. Adapun macam kumbahan, air kecing ataupun qada hajat kita, hukumnya najis. Okey muslimat, najis tidak akan sekali-kali berubah menjadi suci, melainkan kata ulama dalam kitab qawaid fiqhiyah, 3 saja perkara asalnya najis dia berubah menjadi suci, ada 3 saja. Pertama, najis dia berubah menjadi suci, yang pertama dipanggil arak yang berubah menjadi cuka. Arak asalnya najis. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun, kata Allah.
maka arak ini hukumnya najis. Tapi arak yang diperam dalam beberapa ketika bila berubah menjadi cuka, hukumnya kembali jadi suci. Tapi muslim-muslimat, kita kena faham dulu apa makna arak. Kalau orang-orang Terengganu ngaji kitab fiqh dengan saya, dia fahamlah. Kita akan bahas satu-satu. Bila sebut arak, apakah makna arak? Arak kata para ulama fiqh 3. Syarat dia ada 3. Pertama, diperam. Arak mesti diperam. Yang kedua, mestilah cecair. Yang ketiga, mestilah memabukkan. Jika tidak ada 3 syarat ini, dia tidak dihukumkan sebagai arak. Kalau bukan cecair, umpama dadah. Dadah dia bukan cecair, dia pel. Maka hukumnya dadah bukan arak. Maka dadah itu suci. Mana pula ustaz dadah jadi suci ni? Tapi muslim-muslimat gini, dadah suci. Apa makna suci? Boleh mamah ke? Tak boleh mamah. Ni kuatan. Tak boleh mamah, tak boleh telang ke? Haram telang. Sebab apa? Sebab mabuk. Suci mana? Yakni kalau dadah tak diletak dalam poket, buat semayang sah ke tak? Sah. Sebab apa sah? Sebab suci. Cuma haram makan. Kena faham molek kan? Umpama jam ni, jam ini bukan cecair, maka hukumnya bukan arak. Bila bukan arak, hukumnya suci. Ada tak orang makan jam? Tak ada. Begitulah juga dadah. Dadah dia bukan cecair, maka hukumnya bukan arak. Haram makan kerana mabuk, tapi hukumnya suci, tidak najis. Yakni kalau tanggung dalam sembahyang, hukumnya sah sembahyang. Hukumnya sah sembahyang. Ni muslim-muslimat, saya dapat makluman masjid ni mufti duduk, jadi saya up sikit perbahasan. Saya anggap hak duduk depan ni orang-orang mengaji lah, jadi kita bahas detail sikit muslim-muslimat. Kalau tak faham, insya-Allah akhir majlis kayak gini kita buka soal jawab insya-Allah. Kalau boleh jawab saya jawab, tak boleh jawab kita diam. Kita bahas dulu, kayak gini kita akan tanya kalau tak faham insya-Allah. Muslim-muslimat. Okey, maka 3 syarat ini. Pertama, cecair. Selain daripada cecair, tidak hukum arak, maka hukumnya suci. Yang kedua, mesti diperam. Apabila cecair tak diperam, arak tak diperam, dia akan tubik, orang panggil wap-wap. Wap-wap daripada arak ini dipanggil alkohol. Maka alkohol yang keluar daripada wap peraman arak hukumnya najis. Sebab apa najis? Kerana terhasil daripada yang najis. Alkohol ada 2. Alkohol yang kimia, yang dicampur dalam makmal. Yang kedua, yang dibuat hasil daripada perang, yang diperam. Yang najis adalah alkohol yang diperam. Adapun alkohol yang dibuat daripada kimia, kata para ulama, hukumnya tidak najis, kerana tidak hasil daripada benda yang najis. Kita qiyas masalah. Masalah apa? Kalau di kampung-kampung muslimat, biasa orang bakar najis. Bakar tahi kambing, tahi lembu untuk buat baju. Tahi kambing, tahi lembu, hukumnya apa? Najis. Okey, dibakar. Asapnya, apa hukum asap tadi? Kata para ulama, asap tadi hukumnya najis. Sebab apa? Kerana terhasil daripada benda yang najis. Ini kita buka sikit muslim-muslimat. Wallahu a'lam. Mungkin insya-Allah, saya yakin orang Kuantan boleh difaham insya-Allah. Yang ketiga, mestilah dia memabukkan. Ini 3 syarat untuk dipanggil arak. Maka arak tadi bila diperam dalam beberapa ketiga, dia menjadi cuka. Ketika menjadi cuka, hukumnya kembali menjadi suci. Okey, pertama, najis yang berubah menjadi suci. Yang pertama, arak yang berubah menjadi cuka. Yang kedua, najis yang berubah menjadi suci. Yang kedua, kulit bangkai yang disertu. Kulit bangkai yang disertu. Apa makna bangkai? Ni kena faham. Apa makna bangkai? Bangkai adalah binatang yang tidak disembelih dengan syarak. Binatang yang halal dimakan, tidak sembelih dengan sembelihan syarak, ataupun binatang yang haram dimakan yang mati, hukumnya adalah bangkai.
Binatang halal dimakan tapi tak sembelih dengan sembelihan syarak. Macam mana? Contoh kita buat masalah. Lembu boleh makan ke tak? Boleh makan. Kita bawa kereta laju tengah-tengah malam, pun langgar lembu. Turun kereta tengok lembu nazak dah. Nyawa lembu. Ia tak akan jadi nyawa ikan sebab ia lembu. Muslim-muslimat. Nyawa lembu nazak. Kalau kita tinggal pun dia mati masa tu. Kita pun abang, bini sebut abang, carilah pisah derah-derah, sembelih kan jadi bangkai kan. Kita pun ambil pisah sembelih. Kalau masa tu kalau kita tinggal dak sembelih pun dia mati ke dak? Mati. Maka kata para ulama, sekalipun disembelih hukumnya tetap najis, kerana syarat untuk sembelih mesti ada hayah mustakhirah. Apa makna hayah mustakhirah? Kekuatan untuk menolak. Kalau kita biar lembu kena langgar tak dia pun mati, kita sembelih pun hukumnya tetap bangkai juga. Tapi kalau lembu tak dipatah kaki, kalau biar hidup lagi, hak tu tak ada masalah sembelih. Kita kena tengok dia ada hayah mustakhirah ke tak, kekuatan untuk menolak. Ini kena mengaji dalam bab sembelihan. Ni kira langgar je sembelih, langgar je sembelih. Tak boleh. Dia kena tengok hukum pula situ. Maka bangkai hak tu ataupun binatang yang haram dimakan yang mati, sekalipun mati tak ada dalam keadaan sembelih. Pergi sembelih rimau. Bini kata, abang saya ngidang bang. Ngidang nak akan daging rimau je. Kita pun pergi cari rimau sembelih, buat masalah. Contoh pernah berlaku di Terengganu Muslimat. Ada seorang mari temu, ustaz saya ada masalah ustaz. Kata masalah benda je. Bini saya mengandung, dah tu mengandung yang ngidang. Dah ngidang beri ya. Yang ngidang nak makan daging babi ustaz. Ni di Terengganu berlaku. Allah dah kata mana? Dia mari kata begini, bawa bini dulu kita nak tengok. Mari leleh habis hari tu. Nak ngidang, nak makan. Kata dia panggil anak dah warna ustaz. Paruk ngidang. Kita kata gini nipu sunat. Jahat kat aku bahagian ngajar. Kita kata pergi cari daging rusa ke wak bau-bau sikit. Lepas tu kat wiki. Bukan kita tahu daging babi ke tak babi. Muslim-muslimat. We tu lesai lalu dak masak, nak tengok je. Lepas tu dak makan kok. Muslim-muslimat. Okey, contoh yang pergi sembelih binatang yang haram dimakan, kulitnya tetap bangkai juga. Maka kulit yang bangkai tadi kita ambil alat-alat yang tajam, kapur ataupun apa-apa, kita buang lemak-lemak, darah-darah dan daging-daging yang melekat pada kulit. Kulit tadi asalnya najis, berubah menjadi suci, yakni boleh digunakan untuk solat. Adapun bulu kena buang sebab hukumnya tetap najis. Contoh kita balik bawa motor, tiba-tiba jumpa tepi jalan rusa mapuh, kena langgar. Kita pun ambil pisah, kita lapah, kita pun sertu kulit dia, buat beg duit. Suci ke tak? Suci hukumnya sebab sudah disertu. Tak dirusa, tak dibangkai. Sebab apa bangkai? Sebab mapuh kena langgar, mati kena langgar. Tiba-tiba bila kita sertu, hukumnya berubah menjadi suci. Suci pada tanggung, bukan suci pada makan. Hak ni kena ngaji khusus banyak lagi muslim-muslimat. Maka kulit bangkai, dia hukum dia menjadi suci. Yang ketiga kata ulama dalam kitab qawaid fiqhiyah yang berubah menjadi suci, yang ketiga adalah katung kijang yang gugur. Setiap kijang, kata dalam kitab qawaid fiqhiyah, setiap kijang dia akan ada tali pusat bila beranak. Dan tali pusat tadi akan gugur bersama kantungnya apabila sampai umur. Kantung itulah yang dipanggil kasturi. Kasturi kijang. Dalam tu, asalnya dalam tu apa? Darah. Tapi bila gugur menjadi minyak yang wangi yang dipanggil kasturi. Maka daripada darah asalnya najis, bila berubah menjadi kasturi, hukumnya berubah menjadi suci. Maka kata ulama, tiga ni sahaja najis yang berubah menjadi suci. Selain daripada tiganya, hukumnya tetap najis. Yang dibersihkan hanya tempat yang terkena najis. Adapun najis tidak akan berubah menjadi suci melainkan tiga perkara ni saja. Maka muslim-muslimat, dalam mazhab al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Imam Syafi'i membahagikan najis kepada tiga. Pertama dipanggil najis mughallazah.
Yang kedua dipanggil najis mukhaffafah. Yang ketiga dipanggil najis mutawassithah. Najis mughalladhah, apa kata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i? Najis mughalladhah adalah najis babi dan anjing berserta keturunan dia. Babi hukumnya najis. Najis apa? Najis mughalladhah, daripada hujung kepala sampai hujung kaki. Anjing daripada ujung kepala sampai ujung kaki, najis mughalladhah. Dan keturunan dia, anjing nikah dengan kambing. Anjing duduk jalan, tepi jalan, nampak kambing. Kambing, jom kahwin. Kahwin, tubiklah lahir keturunan. Ambo Muslim cakap dengan pegawai pejabat haiwan. Dia kata, ustaz, kalaulah kambing dengan biri-biri, payah nak beranak, ustaz. Mustahil untuk dapat keturunan. Tapi kalaulah anjing dengan biri-biri, insya-Allah tubik keturunan, ustaz. Oh, kata kalau kambing dengan biri-biri tak jadi. Kalau biri-biri dengan anjing jadi. Dah kalau anak dia nak panggil dia Angbi. Kan payah tu. Tapi ikutlah. Keturunan lahir daripada salah satu, hukumnya najis mughalladhah juga. Maka macam mana nak sucikan najis mughalladhah? Kata para ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, 7 basuhan, salah satu air tanah. Baru ni berlaku di Terengganu. Masa anak kuliah di Terengganu, orang tanya satu masalah. Ustaz, saya cak suti rumah. Masa tu kuliah maghrib. Saya cak suti rumah. Rumah baru siap, ustaz. Saya cak. Tapi beruh cak tu, sudah cak rumah, baru tahu rupa-rupanya beruh tadi, bulu tadi tu daripada bulu babi, ustaz. Maka macam mana nak selesai, ustaz? Kita kata begini, kalau bulu tadi bulu babi, dalam mazhab Syafi'i, babi hukumnya najis mughalladhah. Tapi di sini Imam Baijuri dalam kitab Hasyiah Baijuri, dia sebut idza tasa' daqa, apabila orang sepit kena luah. Bila orang sepit kena luah, maka di situ kita kata di sana ada pandangan Imam Nawawi rahimahullahu taala. Imam Nawawi sebut babi hukumnya adalah najis mutawassithah, yakni dibasuh dengan satu basuhan air yang suci sahaja. Tapi kena ikut mu'tamad lah, mughalladhah. Tapi kerana sepit kita pun pakai hak pandangan dhaif dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Itu masalah yang berlaku di Terengganu, muslim-muslimat. Sebab tu nak buat benda-benda kena hati-hati sikit. Muslim-muslimat. Yang kedua dipanggil najis mukhaffafah. Apa dia najis mukhaffafah? Najis mukhaffafah dalam mazhab Syafi'i saja. Apa dia mukhaffafah? Najis yang ringan. Apa makna ringan? Ringan pada basuh. Apa dia najis mukhaffafah? Satu, air kecing budak lelaki, yang budak lelaki tadi tak sampai umur 2 tahun, yang hanya minum susu sahaja. Tidak disyaratkan susu manusia ataupun selain daripada manusia. Tidak disyaratkan manusia. Muslimat, mesti air kecing budak lelaki. Budak puang, khunsa tak masuk. Air kecing budak puang, air kecing khunsa, hukumnya najis mutawassithah. Saya muslimat, dah kita duduk mengajar fiqh ni, dak rajin temu dengan orang khunsa. Khunsa ni benda ada 2 alat kelamin. Kita pun ya Allah, tak rajin jumpa khunsa ni, nak temu juga sekali, nak tanya masalah sikit. Duduk doa pada Allah, doa Allah Ta'ala beri temu dengan seorang khunsa. Dia orang Kedah. Sungai Petani kalau tak silap. Dia mari tu malam tu sudah kuliah, dia mari di homestay. Dia mari dengan kawan. Dia mari sudah malam tu kat laut lewat dah dia mari. Dia tanya masalah, ustaz, saya ni ustaz, saya mari pakai yang puang, pakai tudung comel, kita pun panggil mokcik lah. Dia pun tanya, ustaz, saya ni ada masalah nak tanya. Masalah apa tu? Dia kata, ustaz, saya khunsa. Jadi kalau mati kat gigi berana. Kita kata dah khunsa muskil ke wadah? Dia kata muskil, ustaz. 2 alat kelamin berfungsi. Hari ni fungsi hak atas, esok fungsi hak bawah. Oh, kata gitu deh. Masya Allah. Bila tahu dia khunsa, tak tahu nak panggil mokcik ke pokcik. Muslim-muslimat, dah ni khunsa. Awal-awal panggil mokcik, bila tahu khunsa, mokcik ke pokcik. Muslim-muslimat, ana minta maaf ni, saya orang Terengganu. Jadi kadang-kadang logat Terengganu tubik juga.
Kalau tak faham buat angguk-angguk je lah. Muslimat. Kalau kuliah di Temeloh muslimat, hari tu sekali cerita bab mahram. Tok pada tok kita mahram. Bila sebut tok pada tok, hak duduk depan nengung belaka. Kita kata mak pada mak panggil dia sini. Dia kata wan, orang Temeloh sebut. Panggil wan ustaz. Oh, Terengganu panggil grandmother. Muslimat. Payah sangat. Okey, kita balik mula. Okey, khunsa puang air kecing dia najis mutawassithah. Syarat yang pertama mesti lelaki. Yang kedua, budak lelaki tadi tak sampai lagi umur 2 tahun. Yang ketiga, dia hanya minum susu sahaja. Tidak disyaratkan susu dia ataupun susu mak dia, tidak disyarat susu mak dia ke susu mak orang lain ke tak apa, ataupun susu haiwan. Dengan syarat mesti susu. Maka air kecing dia hukumnya najis mukhaffafah. Nak suci najis mukhaffafah guna sekadar melalukan air sahaja. Genji air, hukumnya sudah berubah jadi suci. Muslimat, kalau we minum susu kambing pun, susu lembu ke susu kambing, hukumnya adalah dia ini masih lagi najis mukhaffafah. Dengan syarat susu, bukan susu formula. Apa susu formula? Kalau susu formula ni kita letak serbuk sikit, selebihnya benda air. Maka hak banyak benda air. Maka budak yang minum susu formula hukumnya najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah. Kita kena faham masalah tu semua. Masalah bab ibu ni kita kena ambil berat sikit. Masalah bab ibu apa semua ni kita kena ambil berat sikit. Sebab orang tanya, ustaz, masalah nak ambil anak susuan. Baru ni orang tanya, antara dalam koleksi soalan sesi soal jawab hari tu, ada orang tanya masalah anak susuan. Dia tak kahwin, dia makan pil untuk buat keluar susu. Dah hidup lama dah nikah. Jadi sunyi rasa nak nikah, malah dah tengok. Dah umur 50 dah. Umur 40, 50 dah. Malah muslimat. Jadi dia pun makan pil. Sebab apa? Nak ambil anak akak, nak beri susu. Boleh ke tak dia kata? Tak ada masalah. Sebab tak syarat pun kahwin. Samalah masalah ni. Tidak syarat susu ibu dia, susu ibu orang lain pun tak apa. Hak ni masalah ni kena ngaji dalam bab munakahat. Dalam bab munakahat. Tapi kadang-kadang orang kita ni bila time ustaz ngajar bab munakahat, dia kata apa dia ustaz ni? Ngajar bab munakahat, orang hak duduk depan nikah belaka ustaz. Bukan nak tambah cawangan pun. Muslim-muslimat. Teringat masa belum mari, baru ni saya daripada KL turun ke Kuantan. Sebelum ke KL ada orang mari temu. Orang mari temu, dia minum air sekali. Dia wak tanya, gurau lah, dia wak gurau. Ustaz, saya mimpi malam ustaz. Saya boleh kereta baru, boleh rumah baru ustaz. Apa maksud? Bini duduk sebelah. Adakah saya perlu istikharah ustaz? Dia wak gurau. Bini duduk belah. Bini tengah-tengah minum air, bini pun tanya, ustaz, malam saya mimpi kau ustaz. Mimpi dia tu puang. Dia kata saya mimpi boleh parang baru ustaz. Asah-asah kajang molek nak takir orang. Senyap terus tok lelaki. Gurau pelik-pelik. Bab munakahat kena ngaji muslim-muslimat. Saya sebab perhati akhir-akhir ni antara masalah yang banyak orang tanya masalah munakahat. Ada sekeh tu orang tanya dia gurau dengan bini, dak sedar lafaz cerah. Dak sedar salah cerah bini. Bini wak gurau, bang, kalau abang cerah saya, abang sebut warna bang. Dia pun sebut, kalau saya cerah awak, saya sebut gini, saya cerah awak. Kejut. Dia gurau. Awak-awak suka-suka, lain kali mari rasa tak sedap. Dia pun telefon ustaz. Warna ni ustaz, salah sebut. Kita kata jatuh talak. Rujuk balik lah. Dah dalam edah lagi. Dan nasib baik tolak kalau we tolak 3, tak nanya. Ramadan tahun lepas muslim-muslimat, ada 2 orang anak muda daripada UKM. Dia 2 orang Terengganu. Dia mari temu raya ketiga, masa tu puasa yang ketiga, hari Isnin. Puasa 3 Ramadan, hari Isnin dia mari temu. Ustaz, petang tengah hari masa tu dia mari temu. Ustaz, ni ustaz, sebelum tu dia telefon dah, ustaz, saya nak jumpa, ada masalah ustaz. Nangis sekali. Kita orang puan nangis-nangis ni payah lalu. Dah kata mari lah temu.
Mari-mari temu muslim-muslimat, hak puang mari-mari nangis dah. Sebut, ustaz, ning cerah saya tolak 3 ustaz. Dia kata, Allah, tolak 3 apa Ramadan ni. Kita tanya hak puang, hak lelaki dah buat apa cerah tolak 3. Dia kata, ustaz dok tahulah orang puang jenis babi ustaz. Nasihat sikit lawang, cakap sikit blebel. Kita pun panah-panah mari masuk masing doa ustaz buka puasa. Saya cerah lalu tolak 3. Allah kata, dah, dia tanya dah warna ustaz. Kita kata kalau ikut pandangan hamba jatuh 3 sebab lafaz soreh. Dah nak lesah, tak ada ke pandangan mana-mana mazhab kata jatuh ustaz. Muri 3 nak Lepas tu dah kata nak lesah. Kita kata gini lah, naik mahkamah. Saya tak ada kuasa kata, naik mahkamah. Naik mahkamah, biar bicara. Dah kata nak guan ustaz, kata pergi jumpa peguam. Kita beri nombor peguam. Hak lelaki bangun, hak puang sebelum dia bangun dia tanya dulu, dah majlis kami bulan 12 ni guana ustaz? Kita kata dah majlis benda dah cerah dah. Ustaz, kami baru tunang nikah bulan 12 ni. Boleh faedah kata. Tengah-tengah hari bulan Ramadan. Tapi cerita ni cerita betul. Sahabat ni ada masa tu. Selok suka. Kawan selok suka. Ampu tahan je. Nak suka campur nak marah kok. Tengah-tengah Ramadan buat perangai kata. Dah tunang. Nak mari cerah kok mana? Hak ni apa? Sebab tak belajar bab munakahat. Maka hak bab susuan ni akan belajar dalam bab munakahat. Kalau boleh belajar sunat. Okey. Itu najis mukhaffafah. Yang ketiga dalam mazhab Syafi'i dipanggil najis mutawassitah. Apa dia najis mutawassitah? Kata para ulama, najis mutawassitah adalah najis pertengahan. Apa sahaja yang selain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah, hukumnya najis mutawassitah. Darah, tahid dan apa sahaja najis, hukumnya najis mutawassitah. Cara nak basuh najis mutawassitah guna, kena tengok najis mutawassitah tadi najis yang aini ke najis hukmi. Kena tengok najis aini ke najis hukmi. Najis aini guna, najis aini ni zat najis ada stokor atas tu. Contoh, atas luar kat rumah kita tu ada tahi ayam stokor. Jadi itu dipanggil najis aini sebab zat najis ada. Maka cara nak basuh zat najis itu, kena buang dulu zat najis. Lepas buang zat najis, barulah cuah air. Kalau dok buang zat najis, tiba-tiba cuah air lalu, air bertambah dengan jising najis, maka menyebabkan hukumnya habis air tak jadi mutan najis habis. Kena buang zat najis. Kalau tak buang zat najis, tahi ayam stokor, kita ambil air sebaldi, bung kita cuah. Zat najis ada, kita cuah air. Air tak di bertambah jirim dia dengan jiring najis. Sebab campur dengan najis ada. Hukum air tak di semua jadi mutan najis, habis jadi najis habis. Latah. Bela kucing mutah kat dapur. Nak buang kotor, kita pun ambil cuah air, bung sekali. Hukum benda habis jadi mutan najis. Muslim-muslimat kena sebut molek, jangan sebut mutan najis. Mutan najis kurang tepat. Hukum kena sebut mutan najis sebab asal daripada perkataan tanajjasa. Maka muslim-muslimat buang dulu zat najis. Kalau tak buang zat najis, habis jadi mutan najis. Yang kedua, kena air datang kepada najis, bukan najis datang kepada air. Hak ni muslim-muslimat mungkin berat sikit kita faham. Kita kena faham kaedah fiqh dalam mazhab Syafi'i. Air yang datang kepada najis, air tadi dihukumkan sebagai air datang kepada najis, air jadi musta'mal. Dengan syarat zat najis tak ada lah. Tapi kalau najis datang kepada air, hukumnya menjadi mutanajis. Guana gini, seluar kita kena air kecing, kita pun nak rendam. Seluar kena air kecing, kita nak rendam. Kita letak dulu seluar dalam baldi, kemudian kita buka paip air, air datang ke atas seluar dalam baldi yang ada seluar najis tadi. Air datang kepada najis.
Yakni benda air datang kepada najis, air tadi jadi musta'mal. Adapun najis datang kepada air, kita ambil sebaldi, kita tok air dalam, kita ambil seluar yang kena air kecil, kita pun rendang dalam. Najis datang kepada air, air hak duduk dalam tadi dihukumkan mutanajis. Kita rendang, tangan kita pun kena najis, kita pun lak di baju, buat semayang, semayang jadi tak sah sebab semayang dengan baju yang kena najis kok. Sebab tu kena hati-hati sikit. Najis air ni kena basuh sampai hilang zat najis, hilang bau, rasa dan warna. Adapun kalau zat najis tak ada dah, contoh berlaku guana seluar kena air kecil, kita jemur, dak ingat dah mana air kecil pun kering dah, bau pun dah, maka hukum najis dak seluar tu najis. Tapi najis benda najis hukmi. Najis hukmi, cara nak basuh najis hukmi, kata ulama, semata-mata kena air sudah suci, tu najis hukmi. Maka ada satu masalah, biasa kalau di Terengganu, masalah ni balah sampai dalam grup ustaz-ustaz muslim-muslimat. Hukum benda masalah mesin basuh. Masalah mesin basuh, guna mesin basuh suci ke tak? Muslim-muslimat, ya kalau pakai mesin basuh, basuh baju kotor, hak tu tak ada masalah. Baju kotor pakai buat semayang pun sah. Ni baju ataupun pakaian yang kena najis, nak basuh, okey, nak basuh pakai mesin basuh sah ke tak? Kita kena tengok sini beberapa masalah. Iaitu benda pertama, masalah mesin basuh, mestilah air datang kepada najis. Betul tak air datang kepada najis? Ya, sebab air datang, air daripada atas. Yang kedua, biasanya kita basuh najis hukmi ke najis air ni? Najis hukmi, tak ada tarik stokor kita basuh, mesti najis hukmi. Maka najis hukmi semata-mata kena air sudah berubah jadi suci. Orang kata, ustaz, dah basuhan kali pertama kan air sabun, basuhan kali pertama kan air sabun, mana sah basuh guna air sabun, ustaz? Okey, basuhan kali pertama tak sah. Basuhan kali kedua, basuhan kali kedua air sabun ke? Tak, air mutlak. Dah tu ustaz, basuh kali kedua tu sabun dah habis lagi, ada tubik buih-buih sikit, ustaz, guana. Dalam matan Muqaddimah Hadramiyah sebut guana, taghayyuran fahishan hatta la yusamma ma'an la yasihu at-taharatu bihi. Berubah tadi dipanggil air, tadi air mutaghayyir, mestilah berubah dengan berubah yang banyak. Siapa dak panggil dah nama air, barulah dak sah. Kalau naik buih sikit-sikit je, hukum dia benda masih lagi suci, maka boleh guna untuk bersuci. Sebab tu kena ngaji muslim-muslimat. Hamba muslim-muslimat bila kuliah budak-budak universiti, kita orang Jepuk bila mengajar fiqh, suruh mengajar budak-budak universiti bab fiqh. Masa tu terang bab air musta'mal. Air musta'mal, kita pun tanya, air musta'mal, kita buat contoh, air sebaldi tak cukup 2 kalah. 2 kalah ni berapa? Setakat saya kaji kitab mazhab Imam Syafi'i, air 2 kalah ada 4 pandangan. Hak ni hak saya temu dalam kitab fiqh mazhab Imam Syafi'i. Air 2 kalah, pandangan pertama hak saya temu dalam kitab Idaman Penuntut. Dalam kitab Idaman Penuntut sebut air 2 kalah 230 liter. Dalam kitab Hawashi Al-Madani, Hawashi Al-Fatani, Hasyiah bagi matan Muqaddimah Hadramiyah, disebut 220 liter. Dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, disebut 270 liter. Hak saya temu dalam kitab-kitab Jawi sebut 216 ataupun 217 liter. Ni 4 pandangan hak saya temu. Tapi kebanyakan tok guru saya bila ngaji dia akan sebut air 2 kullah adalah 217 liter. Kita pun sebut main dengan budak-budak universiti. Dah budak universiti kita ni tak rajin belajar universiti Malaysia. Kita pun kata dah, contoh air sebaldi, nak makan nasi, jadi nak basuh tangan dulu, air sebaldi kita pun celup tangan dalam tu, basuh, kita pergi mana makan nasi. Air dalam baldi tadi boleh tak guna untuk bersuci, untuk buat wuduk? Majoriti sebut tak sah, ustaz. Kata buat apa tak sah?
Musta'mal, musta'wih. Muslimah, apa makna air musta'mal? Air musta'mal, air yang digunakan untuk mengangkat hadas ataupun menyucikan najis, itu air musta'mal. Air yang digunakan untuk mengangkat hadas, apa angkat hadas? Wuduk ataupun mandi wajib, dan menyucikan najis. Dia hukumkan air tadi musta'mal. Okey, masa basuh tangan nak makan nasi, wuduk ke? Tak wuduk. Mandi wajib ke? Tak mandi wajib. Maka hukum air tadi hukum apa? Hukumnya suci. Masih lagi mutlak. Bila ngaji semua mudah. Sama masalah mesin basuh. Masalah mesin basuh, air datang. Air pertama air sabung. Okey. Air yang kedua, air yang tercampur sedikit dengan sabung, maka dia masih lagi tak berubah jadi mutaghayyir, hukumnya masih lagi suci. Sebab tu kata Baba Ismail Fatani, guru kami, Baba Ismail Fatani sebut benda, kita kena beza air sabung dengan air siapa ni bau sabung. Air sabung siapa ni? Berapa? Hilang dah air, teruk sangat dah berubah. Yang kedua, air siapa bau sabung. Air lagi tapi ada buih sikit-sikit je. Hukum air yang kedua tu benda masih lagi mutlak, tidak hukum mutaghayyir. Samalah masalah mesin basuh. Mesin basuh hukumnya suci, tidak menjadi masalah. Okey, muslimat, masalah mesin basuh tak payah balah. Kita tak nafi, memang ada pandangan sebahagian guru-guru kami yang menyatakan mesin basuh tak sah, tapi kebanyakan guru-guru kami sebut hukumnya sah dengan syarat mestilah najis tadi najis hukmi, bukan najis aini. Adapun najis aini mestilah hilang bau, rasa dan warna. Kena buat hilang bau, rasa dan warna. Tapi muslimat, kalaulah habis buat dah, contoh terkena najis pada baju, kena tahi, kita pun basuh muslimat, zat najis hilang dah. Zat najis hilang dah, tapi bau ada lagi. Warna tak ada dah. Kata ulama, masih lagi hukumnya sudah berubah jadi suci dah. Kalau ada bau saja dimaafkan, ada warna saja dimaafkan. Tapi kalau ada sekaligus warna dengan bau, ada sekali, tidak dimaafkan. Ataupun ada saja benda rasa tu ada lagi, maka tetap tak sah kok, kena pergi cari untuk basuh. Kelorok pun kelorok lah, apa benda pun apalah, mesti guna untuk hilangkan najis tadi. Ini masalah berkaitan dengan najis mutawassitah. Dan najis hukmi, muslimat, najis hukmi juga adalah tempat, dihukumkan najis hukmi juga adalah tempat yang kita basuh tapi tak kena hukum. Warna tadi najis toko atas latar, kita ambil air, bung kita simbah, suci tak pergi tempat tadi? Tak suci, sebab zat najis ada, air jadi mutanajis habis, berubah. Tiba-tiba bila kering air, tempat tadi najis ke tak? Najis. Najis apa? Najis hukmi. Dah bila najis hukmi, cara guana nak basuh? Sekadar-kadar melalukan air sahaja. Melalukan air, tak mesti air berlari. Masalah air berlari, masalah lain muslimat. Dan kalau kita buka dalam kitab I'anatul Talibin, masalah air berlari, tak berlari, hak tu masalah lain. Dia mesti air tadi tu boleh mengalir. Air berlari ke tanah, hak tu tak tanah, tu masalah lain. Sebab tu muslimat, sekadar-kadar melalukan air dan air datang ke atas tempat najis. Ada orang bila saya mengajar di Terengganu, ada orang dia sahabat daripada Jordan. Bila sebelum pergi Jordan dulu okey, tiba-tiba dia kritik, dia kata, ustaz, mana dalil mazhab Syafi'i air datang najis datang ni? Kita kata hadis Nabi. Nabi sebut, apabila kamu bangun daripada tidur, jangan kamu ambil tangan kamu celup dalam bekas yang kurang daripada 2 kullah. Sebab apa? Kamu tak tahu tangan kamu tidur di mana. Apa dia? Kamu ambil tangan celup, yang ni benda najis datang kepada air.
Najis datang pada air jadi mutanajis. Adapun dalam Masjid Nabawi, ada seorang Arab Badui, dia kecing dalam Masjid Nabawi. Nabi suruh ambil air, Nabi tuang, air datang kepada najis, air jadi musta'mal. Ini dalil dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Masalah air datang ataupun najis datang. Tapi ada orang sebut, berapa mazhab Syafi'i, berapa keras sangat masalah ni ustaz, detail sangat bahas. Nak sebutnya Imam Syafi'i bila berhadapan dengan ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala, dia ambil berat. Dia ambil berat. Kena faham molek dari muslimat. Maka muslimat, ini masalah berkaitan dengan cara menyucikan najis dalam mazhab al-Imam Syafi'i, iaitu najis mughallazah, mukhaffafah dan mutawassitah. Jadi muslimat, untuk akhir ni kita buka sesi soal jawab. Kalau ada, kalau tak ada, kita boleh berhenti insya-Allah. Ada soalan tak muslimat? Air ketum dia cecair. Kita sebut tadi, syarat bagi arak mesti ada 3. Syarat arak ada 3. Cecair, diperam, memabukkan. Daun ketum mabuk, air ketum mabuk, tapi najis ke tak ustaz? Okey, kita kena faham asal bagi daun ketum. Kalau minum ketum saja mabuk tak? Tak mabuk. Sebab kalau kena caralah, hak ni saya bincang dengan doktor-doktor, cakap dengan orang kampung apa semua. Sebab ada di Terengganu tu, hak mari ngaji dengan rupa-rupanya bekas tokang besar pi kuda Terengganu. Kita tak tahu sekarang. Lama dah duduk ngaji kitab, masuk kitab 3 dah. Baru dia sebut, ustaz, saya jujur nak khabar ustaz, tokang hak jual pi kuda Terengganu ni, hak kena takat kat rumah ustaz dulu, saya lah. Muslim-muslimat. Oh, kata mu rupanya. Muslim-muslimat, dia rupanya. Saya cakap dengan dia, kalau daun ketung, air ketung asal-asal mabuk tak? Dia kata tak mabuk ustaz. Bila capur-capur banyak dah, pekat dah, hak tu jadi mabuk ustaz. Oh, okey. Sekarang ni, dia ni, kita balik asal balik. Daun ketung, dia cair dah, air ketung, cair dah. Dia tak perang tapi mabuk. Cukup tak 3 syarat? Tak cukup 3 syarat. Maka hukumnya tak najis. Tapi kalau dicampur, campur dengan obat ni, campur dengan benda ni, campur dengan benda ni, campur dengan najis tahid ni, campur dengan minyak tar, campur dengan hak ni, sebab nak suruh kau hak tokang pi kuda tu, bila kita tanya, dia cerita tak sekarang menu-menu resipi ustaz, nak buat daun ketung, campur benda ni, campur benda ni. Kata anak tanya bukan nak buat ni, kata buat biasa-biasa sudah. Jadi asalnya kalau dok perang, dok arak, maka dok najis. Tapi sebab campur dengan benda najis, maka ia jadi najis. Ia najis tadi bukan kerana dia tu sendiri, tapi kerana dicampur dengan benda lain. Dah. Okay, jawab tak soalan insya-Allah tak? Ada soalan lagi? Tak ada soalan dah tu. Kita kira alhamdulillah lah, masjid ni kurang soalan, alhamdulillah. Kalau ada tempat lain berpuluh-puluh mari, tak apalah. Moga-moga semua daripada kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Muslimat ana minta maaf, banyak suara kurang, ia jadi serak, tak ada suara, jadi tak boleh nak panjangkan. Ana minta maaf banyak. Moga-moga semua daripada kita mendapat keberkatan, mendapat rahmat Allah. Moga-moga Allah taala terima pertemuan kita pada malam ini menjadi salah satu amal yang soleh ketika mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah dalam majlis ini ada para alim ulama, para tuan-tuan guru, para asatizah, kalau ada saya melakukan kesilapan, tolong tegur, kerana saya bukan orang alim. Mari di negeri Kuantan sekadar berkongsi saja. Ada salah tolong tegur. Moga-moga kita mendapat keberkatan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.